Baik, apa khabar Malaysia? Kembali semula. Ni saya tengah semak-semak sikit saya punya Rotex. Cukai jalan. Sekarang tak payah dah, tambah tak payah dah. Mulai pada 10 Februari lepas dah tak payah. Pakai telefon saja. Pakai telefon saja. Saya menerusi aplikasi MyJPJ. Tapi saya alhamdulillah antara yang sempat masa memulakan ada sikit masalah kan. Maksudnya tak ramai yang boleh masuk dalam satu masa. Tapi saya berjaya lah awal tu kan. Dan memang rasa macam okey, memudahkan. Cuma banyak persoalan-persoalan yang kita macam bertanya, boleh ke? Kalau orang tak ada telefon ni macam mana, adakah masih lagi diterima, dan persoalan itu masih lagi ada yang a bit confused, keliru sikitlah kan. Dengan dalam orang kata satu aplikasi saja banyak juga semakan yang anda boleh lakukan. Yang pastinya baru-baru ni pun saya tengok ramai juga yang dah buat video secara official, siap cabut lagi orang kata apa stiker tu. Aisyah salah satunya ke tak? Tak. Saya biarkan kekal di situ. Mungkin kalau saya renew perbaharui nanti masih lagi baru tu, masa tu boleh saya tak buat lah kan. Mungkin. Sebab hari ini kita bercakap lebih lanjut tentang perkara ini, iaitu berkaitan dengan cukai jalan digital, suatu pencerahan, dan kita bersama dengan dua individu daripada Persatuan Wakil Takaful Am Muslim ataupun dikenali sebagai Perwatam. Yang dekat dengan saya ini iaitu Encik Syamim Ahmad dan juga di sebelahnya iaitu Puan Layyinah Abdul Muttalib. Assalamualaikum, selamat datang. Selamat datang ke studio kita. Terima kasih banyak. Dah download ada? Dah ada? Dah ada. Okey. Dah ada. Soalan cemas kan. Saja je kita tahu dulu kan. Saya macam pagi ni kan. Baik, kita nak memahami dahulu berkaitan tentang perkara ini. Bercakap soal Rotex digital, pencukai jalan secara digital. Mungkin ramai yang masih lagi tidak tahu tentang kabar berita ini. Di permulaan ini saya nak bertanya dahulu dengan bendaharinya, iaitu Encik Syamim daripada Perwatam ini. Yang mungkin sikitlah saya nak perkenalkan sikit. Perwatam ini saya fahami mereka adalah Persatuan Wakil Takaful Am Muslim di Malaysia, dan mana ahli-ahlinya terdiri daripada wakil takaful am berhubung secara langsung dengan masyarakat berkaitan dengan isu berkaitan tentang insurans Rotex ataupun insurans cukai jalan. Insurans dan juga cukai jalan. Okey, tadi cakap soal Rotex digital kan. Saya sebab saya milenial kan. Saya tahu lah digital tu apa kan. Kan. Okey, mungkin boleh kongsikan dulu berkaitan tentang insurans ataupun Rotex digital ini yang baru saja diperkenalkan oleh negara kita. Right. So pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Apa Khabar Malaysia kerana menjemput Perwatam hari ini, dan untuk penonton di rumah, Cik Ashraf dan juga Cik Saleha. Okey. So Rotex digital ni adalah e-Rotex ataupun e-LKM, di mana kerajaan memberi salah satu option tambahan kepada pengguna. So bila mana sekarang ni mereka memberi pilihan kepada pengguna untuk menunjukkan Rotex digital melalui aplikasi MyJPJ. So, itu adalah pilihan tambahan saja, tetapi untuk Rotex sedia ada ataupun fizikal itu masih lagi dibenarkan. Masih lagi dibenarkan. So kita ada dua pilihan lah. So makna kata, senang katalah, sekarang ni kalau anda tak nak pamer Rotex tu di kenderaan ataupun tak nak tunjukkan, so anda perlu tunjukkan melalui peranti telefon. Itu penjelasan yang awal. Kita berbalik kepada Puan Layyinah. Jadi kita nak tahu juga mengapa wujudnya dasar pelaksanaan Rotex secara digital ini. Okey, dia macam ni. Pernah viral beberapa video kan, aduan orang awam mengatakan kualiti kertas Rotex itu sendiri. Ada yang mudah, yang susah koyak, yang tercabut, yang pudar dan sebagainya. Jadi di hantaran Facebook Anthony Loke pada Januari lalu, dia kata dia akan dia mengambil seriuslah aduan rakyat ni dan akan buat satu perubahan besar. Dan pada 10 hari bulan pengumuman ini dibuat. Pelaksanaan dasar barulah yang mana menggantikan Akta JPJ 333 yang mengatakan Rotex ni ataupun cukai jalan ni perlu ditampal, dipamerkan di kenderaan, yang mana semenjak bermula 10 Februari tak perlu lagi ada pilihan nak pamer. Dia bentuk option. Ya, hanya pilihan saja. Maknanya perubahan ini dilakukan secara berperingkat. Yang mana akta yang lama dengan kelulusan ataupun kuasa menteri sendiri, MOT sendiri boleh membatalkan akta yang lama dan menggantikan akta yang baru. So asbab daripada video viral aduan rakyat Malaysia, jadi kerajaan ambil seriuslah tentang kualiti kertas Rotex itu dan menukarkan kepada digital. Okey, baik, ini menarik disebabkan kerana aduan daripada orang ramai. Saya kira ini tindakan segera, yang sangat segera diambil, dan perubahan itu dilakukan dengan segera oleh pihak kementerian yang bertanggungjawab. Di peringkat daripada persatuan sendiri ataupun persatuan daripada Perwatam ini, sudah lama kita bersama dengan secara fizikal. Adakah Perwatam menyambut baik pembaharuan transformasi seperti ini yang dilakukan? Sejujurnya lah, bila mana Menteri Pengangkutan membuat pengumuman tu, kami di dalam industri sangat terkejut dengan pengumuman ni. Sebab kami tidak bersedia ataupun tidak mendapat pencerahan awal lah. Tetapi kami menyambut baik pendigitalan Rotex ni
sebab kami faham perkara ini dibuat adalah untuk menambah baik ataupun menyelesaikan aduan-aduan rakyat berkenaan dengan isu digital tax. Okey, dan dalam masa sama juga dalam 10 hari selepas pengumuman ini dibuat, kami terima pelbagai reaksi daripada masyarakat dan ada isu-isu ini hangat diperkatakan. Dan saya faham dan ada masyarakat yang menerima baik perkara itu positif dan ada juga yang menerima sebaliknya lah. Of course lah perkara baru kan. So ada yang menerima, ada juga yang menolak. Okay. Tetapi kami di pihak Perwatam, kami stand with the government, kami terima penjijilan road tax tu. Baik, okey. Dan bila kita tahu pengumuman ni adalah juga secara mengejut ya. Dan pastinya banyak juga pihak-pihak yang terlibat bila usaha ini dijalankan. Jadi kita nak tahu bagaimana pendapat mungkin Puan Layan nak beri komen sikit. Mungkin orang kata pihak-pihak yang terlibat ini bagaimana pendapat mereka ataupun sambutan mereka untuk usaha ini. Right, penerimaan ni kita kategori pada 3 lapisan lah ya. Yang pertama penguatkuasa JPJ sendiri yang bekerja di khidmat kaunter pelanggan ya. Pada hari pengumuman dibuat, kami difahamkan yang mereka tidak dapat brief lebih awal ya. Tapi Anthony Loke sendiri pun mengatakan bahawasanya mereka tak nak tunggu sistem ni sempurna baru dia nak lancarkan ya. Maksudnya mereka dah lancarkan, mereka dah test seminggu awal. Dan sayangnya cuma ada kesilapan kat situ, kelemahan kat situlah. Mereka di kaunter khidmat pelanggan ni tak di brief awal dan berlaku sistem down separuh hari pada hari tersebut. Okey, so bila kita tanya di kaunter mereka pun tidak boleh jawab. Okey. Seterusnya di peringkat penguatkuasa selain JPJ iaitu polis trafik dan mereka pun tidak pasti device yang macam mana digunakan. Okey, dan Anthony Loke pun ada mention yang mereka ada apps lain lah untuk penguatkuasa untuk detect melalui nombor plate ataupun nombor IC ya. Jadi mungkin saya percaya lepas ni tak perlu pamer pun digital sebabnya mereka dah ada alat untuk semak. Okey, dan di peringkat rakyat sendiri memang huru-hara sikitlah hari tu. Ya, kami ni pada hari kejadian tu yang berurusan secara terus dengan rakyat yang renewkan cukai ni ramai salah faham. Mereka ingat tak perlu renew road tax. Sebenarnya wajib renew tapi cuma ada pilihan sama ada nak pamer ataupun tidak, tetapi untuk kenderaan persendirian baru ya. Okey. Ini menarik dan saya ada soalan besar saya nak tanya kerana mereka adalah individu yang secara langsung biasanya daripada ahli ataupun wakil-wakil takaful am muslim ni ataupun mereka yang terlibat dalam takaful am ini mereka ini akan memperbarui dua perkara iaitu road tax dan juga insurans. Lazimnya kalau pergi datang kepada mereka dua-dua ini dia akan two in one lah sekali kan. Sekarang ini mungkin kerana belum lagi masuk fasa memperbaharui, mungkin macam masih lagi tak banyak lagi nak memperbarui. Dan selepas ini adakah ini akan memberi kesan langsung kepada mereka yang menjalankan industri ini kerana barangkali ada permintaan pula daripada rakyat lepas ni nak renew guna dalam sistem je lah, tak perlu lagi dah. Maka secara tidak langsung ia akan memberi kesan atau tidak kepada mereka yang berada di industri ini. Syamil, silakan. Boleh. Kita bagi pendapat. Bila mana perkara ini dibuat ataupun ni, so kami sebenarnya sebalik kami menyokong dan kami juga berharap sebenarnya supaya pihak kerajaan ataupun pihak ketiga tidak mengambil kesempatan terhadap aplikasi yang akan dijalankan, aplikasi MyJPJ lah. Sebab kita faham bila mana ada aplikasi itu mungkin ada ruang-ruang yang boleh digunakan atau antaranya fungsi-fungsi insurans. So kita risau perkara itu sebab saya faham di sebalik sekeping road tax, cetakan road tax tu ada rantaian pekerjaan yang terlibat dalam tu. So bila mana ada perkara itu dibuat, dia akan mengganggu sedikit ekosistem lah. So kita faham kerajaan nak mengurangkan beban rakyat, tetapi bila pendigitalan ini tidak dibuat dengan baik ataupun tidak dirangka dengan baik, so mungkin ada orang-orang yang akan terjejas pendapatannya. Saya tambah sikit. Sebenarnya tujuan road tax cukai jalan ni sebenarnya bukanlah untuk, sebenarnya cukai jalan ni bagi memenuhi akta JPJ mengatakan nak bawa kenderaan atas jalan kena ada cukai baru dibenarkan. Anda boleh bawa kalau tak ada cukai tapi boleh disaman ya. Tapi sebenarnya road tax itu satu isu lain, insurans adalah satu isu lain ya. Dan saya nak tambah info, road tax itu sebenarnya adalah untuk mengesahkan polisi insurans. Kalau anda ada insurans tapi tak ada cukai jalan, ia akan agak tidak lancar proses claim insurans tu. Dia ada satu-satu kriteria yang tidak dipenuhi lah. Jadi instead of kita renew cukai jalan, nak elak disaman, kita juga kena fikir cukai jalan tu adalah dia complete set dengan insurans untuk proses claim in future lah. Saya nak tambah sikit. Sebenarnya orang sangat memandang road tax penting lah. Tapi dia terlepas pandangan insurans tu. Kenapa penting juga insurans tu kan? So insurans sebenarnya dia adalah untuk melindungi sebenarnya kenderaan tu sekiranya berlaku musibah-musibah yang tidak diingini lah. Saya bagi contoh sekiranya berlaku kecurian kepada kenderaan tu, kebakaran ataupun kemalangan. So pihak insurans lah yang akan menanggung kos-kos tu. Tetapi jika tak ada, so
pengguna kenderaan tu je yang akan menanggung kos yang mungkin makan ribuan ringgit ataupun mungkin cecah ratusan ribu ringgit bergantung kepada kenderaan itu. Baik. Yang penting kita kena jelas juga tujuan kita nak renew road tax dan juga renew insurance juga. Banyak lagi kita nak bincangkan berkaitan perkara ini. Selepas saya nak melihat tentang bagaimanakah masa depan bagi cukai jalan secara digital yang telah pun diperkenalkan. Dan kita buat perbanding beza dengan beberapa negara-negara lain, semuanya dalam Apa Khabar Malaysia. Kembali selepas ini. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Hai, kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Tadi kita dah bercakap tentang cukai jalan digital, sedikit pencerahan permulaannya. Tapi saya rasa bagi saya memang memilih untuk cukai jalan digital. Sebab bila saya nak letak yang stiker tu pun memang ambil masa juga. Saya faham sangat terutamanya golongan wanita seperti ini. Slow je cakap. Slow je dia cakapnya. Tidak ada berkaitan dengan gender. Tidak ada, sama saja lelaki atau perempuan. Baik, kita nak sambung berkaitan tentang perkara ini bersama dengan dua individu dari pada Perwatam. Okey, tadi kita dah bercakap berkaitan tentang bagaimana pandangan awal berkaitan tentang perkara ini. Saya nak melihat kepada secara lebih besar, adakah cukai ataupun cukai jalan digital ni adalah sesuatu yang baru di dunia ataupun sebenarnya negara-negara lain ni dah memang lama lakukan. aplikasi kita je mungkin baru nak kan? buat kan. Betul. Okay. Saya nak bagi pandangan sikit sebab saya belajar di United Kingdom. Okay. Sebenarnya di sana memang clean dia punya ni. So dia memang tak menggunakan road tax lah. Okay. Tapi everything tak silap saya lah. Maafkan kalau saya salah. So everything is on digital. So once you renew insurance, dia automatic road tax tu akan print lah di dalam aplikasi kan. Okay. So means you memang tak perlu kan. So sama juga dengan Eropah lain. So mereka menyambut benda ni. Saya rasa mereka menggunakan case study daripada negara luar untuk implementkan benda ni. Tetapi bila mana dia implementkan di Malaysia, kita nampak benda ni adalah perkara yang baru dan kita faham di Malaysia ada golongan yang celik IT dan juga buta IT kan, mungkin okay. So benda ni mungkin susah nak terima pada peringkat awal dan macam kita beritahu lah, even kita tampal pun kita boleh terlupa tarikh expired ni, sedangkan kalau kita tak tampal kan digital kan, so sangat impak dia sangat tinggi bila mana kita terlupa untuk renew road tax ataupun insurans. Once contoh you terlupa dan esoknya berlaku kemalangan ataupun mungkin kereta you total loss, okay, impak sangat besar. If you ada loan, you terpaksa menanggung kos tu. Betul, sangat penting. So dalam masa pendigitalan road tax ni dibuat, saya rasa instead of that, saya rasa Minister of Transportation atau Menteri perlu tambah baik sedikit sebanyaklah aplikasi itu. Contohnya meletakkan notifikasi bila notifikasi lah, mungkin yang bagi tahu seminggu awal tu kan ting, bagi tahu anda lagi seminggu tapi lagi dengan syarat jangan letakkan fungsi untuk renew insurans dalam tu. Itu ada persyarat lagi kat situ ya. Sangat penting. Sangat penting. Okey, baik. Itu pencerahan berkenaan tentang juga, tapi saya pastinya ada juga pro and cons bila adanya sesuatu pelaksanaan yang baru. Usaha ni kita tahu satu usaha yang baik, tapi nak tanya juga komen apa mungkin kelemahan ataupun kebaikan di antara pelaksanaan ini. Okey, pertama sekali kita lihat pada isu klon kereta. Bagaimana kerajaan nak menyekat digital ni, road tax digital ni dari segi masalah yang timbul kemudian klon digital. Sebab dulu pamer pun kereta boleh diklonkan. Kertas pun boleh diklonkan. Apatah lagi sekarang bila Anthony Lock kata boleh print screen, sebarkan dalam grup WhatsApp kan. Contoh keluarga, kereta keluarga kan. Kalau dia kata boleh tak dalam grup keluarga, so siapa boleh tunjuk. So di manakah
bagaimana kerajaan nak atasi klon di kemudian hari. Sedangkan digital tu boleh diedarkan, boleh di print screen dan sebagainya. Yang kedua, isu tentang kebocoran data lah. Minggu lepas dalam parlimen, menteri kita bekas menteri kita Wika Siong dia kata benda ni sepatutnya dia dah implement masa zaman dia, tapi dia tak buat kerana jaga data. Tapi sehari selepas pengumuman Anthony Loke tu, menteri multimedia dan digital Fahmi Fadzil ada mention yang tahap keselamatan aplikasi JPG itu adalah di tahap yang maksima. Katanya lah mereka telah memastikan keselamatan tu terjaga sebelum aplikasi itu dilancarkan. Tapi kebocoran data tu sangat penting sebab dia ada nombor plate kita, model kenderaan kita, dia ada nombor IC kita, alamat kita pun ada Jadi bagaimana kerajaan nak menyekang ini kemudian hari, dan aplikasi ini pun dikatakan menggunakan in-house JPG sendiri, bukan outsource, bukannya vendor luar dan sebagainya lah. Jadi bagaimana JPG sendiri di pihak IT untuk mengawal keselamatan data kita lah Ini soalan tambahan yang paling penting juga bila kita berhadapan dengan sekatan jalan raya. Biasa bila polis tahan, okey, kita tengok je ke atas tu, stiker tu dah ada. Sekarang bagaimana keadaannya? Menyukarkan ataupun memudahkan lagi? Katanya Anthony Loke kata mereka telah bersedia dengan aplikasi untuk penguatkuasa. Dan mulai smartphone saja. Katanya ada yang kata device, ada yang kata smartphone saja. Tapi kita nak apa-apa pun apa-apa device, apa software you letakkan mestilah memudahkan rakyat Janganlah nanti dekat situlah kita punya mobile data pun off. Penguatkuasa pun elok nanti. Sebab biasa sekitar jalan ni dia akan macam menyebabkan jam trafik tau. Jadi saya risau macam lagi panjang. Itu yang saya risau. Ni adalah satu hal. Saya face sendiri minggu lepas sekatan jalan raya. Saya kata saya dah cabut Saya cabut, dia masih lagi minta. So sepatutnya diorang bolehlah detect terus masuk nombor plate. So sepatutnya perkara itu boleh dielakkan lah. Kan sekatanya nak buat digital, so seharusnya everything is ready dahulu. Baik, ini satu perkara yang perlu dilihat, dan dalam masa sama juga saya nak melihat bagaimana impak dasar kepada digital road ni dan juga kepada pemain industri sendiri berkaitan dasar telah pula laksanakan ini. Right, saya nak enhance sikit, 60 hingga 70% pengguna di Malaysia masih lagi menggunakan orang tengah ataupun khidmat agensi profesional dalam membawahi cukai jalan dan insurans lah. So saya nak bagi tahu kat sini, kami juga adalah membantu kerajaan dalam mengutip cukai melalui cukai jalan. So kami penyumbang juga adalah penyumbang kepada pendapatan negara, di mana kami juga pembayar cukai. So bila mana perkara ini dibuat dan tidak diperhalusi dengan baik, ianya akan sedikit sebanyak akan memberi impak. Bukan saja kepada pendapatan kami, juga pendapatan negara. Sebab kami juga membayar cukai. So perkara-perkara ini harus diperhalusi dengan baiklah. Seperti saya beritahu tadi, di setiap proses tu ada orang-orang individu yang terlibat dalam tu. Bukan kita nak kata apa, tapi untuk kita menjaga ataupun pendapatan negara, perkara-perkara itu harus diperhalusi lah. Saya rasa. Ini satu pencerahan cukup jelas bagaimana untuk memastikan semua pemain industri yang berada itu kita jaga, dan kita nak merangkumkan sedikit daripada Puan sendiri, harapan perwatam sendiri berkaitan tentang industri ini, dan juga bagaimana dasar-dasar baru harapan pasti akan dasar baru, dan harapan itu bagaimana? Ya, besar harapan kami di Perwatam yang mana kami ni sebelum ni agensi profesional yang membantu mengutip cukai untuk kerajaan bukan sikit, jutaan ringgit, ratusan juta yang dikutip melalui agensi macam kami. Dan kami nak minta selepas ini, jika ada penambahbaikan ataupun orang kata perubahan yang kerajaan nak buat, datanglah berjumpa dengan real player dalam industri supaya tahu, supaya apa keputusan yang kerajaan buat ni dia seimbang antara rakyat dan juga kerajaan sendiri. Sebabnya peniaga juga rakyat, rakyat pun rakyat juga. Jadi dia ada rantaian bisnes yang mana kami ni, saya ulang sekali lagi, pembayar cukai juga pada kerajaan. Jadi apa jadi pada industri kami. Tapi kami menyambut baik perubahan yang dibuat ni. Cuma ada perkara yang mungkin masih belum terlambat. Menteri kita Anthony Loke untuk datang berjumpa dengan persatuan untuk berbincang, mengadakan diskusi untuk orang kata lebih baik supaya no one left behind. Kita tak nak siapa-siapa pun tertinggal di belakang. Dari segi orang kata kita ni pemudah cara pengutip cukai kerajaan, tiba-tiba implementasi ini secara drastik ada impaknya pada kami lah. Besar harapan kami supaya lepas ni menteri jumpa kami untuk berbincang dan sebagainya. InsyaAllah besar dia orang mereka semua tanggungjawab ni. Dan kita tahu mungkin pasti ini dasar pelaksanaan usaha-usaha yang baru, pasti ada juga penambahbaikan yang boleh lagi dilakukan. Mereka ni sangat penting kerana kita macam sibuk bekerja, lupa kan selalu kita macam just by phone call. Kita tak tolong selesaikan semua. Semua nak cepat, nak senang. Kita banyak lagi urusan lain nak uruskan. Baik, terima kasih kepada kedua-duanya, wakil daripada Takaful Persatuan Wakil Takaful Malaysia Muslim Perwatam, iaitu Puan Syamim Ahmad dan juga Puan saya Encik Syamim Ahmad dan juga Puan Lailina Abdul Muttalib atas perkongsian ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita nak bersama dengan laporan daripada wartawan